Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah terus komited memperkasa pemantauan di kawasan pulau dan pesisir pantai sepanjang pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh ini. Sebanyak 19 aset serta 78 pegawai dan anggota dikerah bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat oleh masyarakat di kawasan terlibat. Komander PPM Wilayah 4 Sabah ACP Ahmad Arifin berkata pemantauan tertumpu di kawasan perkampungan atas air serta pulau-pulau dalam zon ditetapkan termasuk kawasan dikenakan Perintah Kawalan Diperketatkan PKPD. Ketika ini terdapat 4 perkampungan atas air diletakkan dalam lokaliti PKPD iaitu Kampung Kuala Menggatal, Kampung Tanjung Kapur Kudat, Kampung Sungai Langgas Kunak dan Kampung Tanjung Arulama. Kita jangan harapkan pihak kerajaan saja beria-ia untuk melaksanakan SOP ini. Saya mohon semua masyarakat maritim sama ada di sepanjang pantai ataupun pulau untuk sama-sama melaksanakan SOP yang digariskan oleh kerajaan. SCP Ahmad ditemui RTM selepas membuat rondaan aktiviti masyarakat di perairan Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan pegawai dan anggotanya agar terus bersemangat melaksanakan tugas sebagai barisan hadapan dan tidak mengalah dalam berbakti kepada bangsa dan negara. Seorang ahli politik yang didakwa mencabul seorang peserta unjuk ngadau keamatan 2021 ditahan polis hari ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali yang dihubungi RTM mengesahkan suspek ditahan pada pukul 1 petang di pejabatnya di Kota Kinabalu. Suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana mencabul kehormatan. Menurut Datuk Hazani, peserta unjuk ngadau berusia 20 tahun yang menjadi mangsa kejadian telah dipanggil polis untuk dirakam keterangannya hari ini. Siasatan dijalankan susulan laporan polis dibuat oleh mangsa pada 21 Mei lalu mendakwa dicabul ahli politik berkenaan yang juga ahli jawatan kuasa penganjur pertandingan unjuk ngadau. Difahamkan sebelum ditahan, suspek telah membuat sidang media berhubung tindakan mahkamah yang akan diambil suspek terhadap 2 individu dan sebuah laman blog berkaitan video tular menunjukkan suspek berselisih faham dengan pengawal keselamatan dan rela di penampang baru-baru ini. Demi keluarga, masyarakat dan negara. Demikian jawapan para anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM apabila ditanya masih adakah tenaga setelah berjuang lebih setahun mendepani pandemik COVID-19. Meskipun penat namun ia tidak melunturkan semangat mereka untuk terus menabur bakti kepada negara. Lebih mengharukan, beberapa pegawai serta anggota bomba dan penyelamat yang ditemui RTM turut berkongsi dijangkiti COVID-19 semasa melaksanakan tugas. Antaranya penolong pengarah operasi JBPM Sabah, penguasa kanan bomba 1, Misran Bisara yang disahkan positif COVID-19 tahap 2 tahun lalu. Tapi ketika itu memang perasaan macam-macam, terutama bila mengenangkan ahli keluarga. Sebab kita balik ke rumah. And then kita punya staff di office. Saya ada batuk tapi bukannya batuk yang teruk. And then suhu badan saya normal. Cuma kadang-kadang saya pandai flu terutama pada malam. Walaupun dihujani dengan pelbagai persepsi masyarakat mengenai pandemik ini, pasukan penyelamat tetap bertugas dengan cemerlang dan sentiasa berfikiran positif serta tidak berputus asa dalam melaksanakan tugasan harian. Kini mereka lebih yakin untuk keluar bertugas dengan terlaksananya program imunisasi COVID-19 kebangsaan di seluruh negara. Lagi baik kita vaksin, sekurang-kurang kita ada keyakinan bahawa kita telah ada protection diri. Sebab dunia sekarang ini, di mana-mana pun COVID. Sebagai frontliners memang cukup risau lah dan cukup berwaspada. Dan semasa kita menjalankan tugas kita tu pun, kita bukan 100% fully lah. So kita masih terdedah dengan bahaya. Apabila vaksin ini diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia,
kita cukup beruntung dan Mereka juga berharap rakyat akan turut memain peranan menjayakan program vaksinasi sekaligus tidak takut untuk mendaftar dan terpengaruh dengan maklumat tidak benar mengenai vaksin COVID-19. Kita rasa takut juga, biarpun KKM cakap dia cuma simptom pertama, tapi perasaan takut tu masih ada. Saya kena fight benda tu dari segi mental dan fizikal. Kalau saya semua demam, saya akan macam buat workout kat sikit di rumah biar berpeluh, buat apa yang sepatutnya. Statistik vaksinasi negeri Sabah setakat 2 Jun menunjukkan jumlah kumulatif yang telah mendaftar untuk vaksinasi ialah sebanyak 565,621 orang bersamaan dengan hanya 19.3%. Kini rakyat juga memain peranan sebagai barisan hadapan dan pastikan mendaftarkan diri untuk vaksinasi bagi merealisasikan sasaran imuniti kelompok. Lindung diri, lindung semua. Sarifah Munazrah Sarip, RTM. Peruntukan 40 bilion ringgit bagi pelaksanaan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, pemerkasa tambahan yang diumumkan kerajaan baru-baru ini merupakan inisiatif terbaik membantu pertumbuhan ekonomi negara dan rakyat. Ahli akademik yang ditemui memberi pandangan positif terhadap usaha kerajaan memastikan pelbagai sektor terus berupaya bertahan dalam menepani cabaran ekoran pelaksanaan sekatan dalam musim pandemik ini. Jadi tentunya Permakasa Plus ini merupakan pertanggungjawaban kerajaan untuk memastikan rakyat, sosioekonomi masyarakat dapat dijamin, kedudukan ekonomi dapat dipertahankan daripada kemelesetan yang berlaku ya. Jadi dalam konteks PKP 3.0 ini, ekonomi negara masih boleh mencapai pertumbuhan. Sebab ekonomi kita belum lagi pulih sepenuhnya. Kalau kita lihat pun sebelum ini bajet yang diperkenalkan oleh kerajaan memang adalah untuk memulihkan ekonomi ini. Ekonomi sekarang ni kalau kita lihat pada tahun ini sepatutnya unjuran KDNK negara itu sepatutnya sampai 6 hingga 7.5%. Namun itu nampaknya terlalu optimistik apabila kita ada lockdown. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak perlu risau dengan penggunaan peruntukan tambahan sebanyak 40 bilion ringgit bagi memperkasa tambahan kerana ia tidak akan melumpuhkan kewangan negara. Seramai 119 petani kokor mengalami kemusnahan dengan anggaran kerugian sebanyak RM290,000 akibat musibah banjir di Tenom dan Keningau baru-baru ini. Bencana pada penghujung Mei lepas itu menghanyutkan rumah serta hasil tanaman petani terlibat. Bagi meringankan beban petani berkenaan, Lembaga Kokor Malaysia LKM menyumbang bakul makanan berisi beras, minyak masak, tepung dan lain-lain melalui program bantuan banjir prihatin yang dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP ketat. Petani terlibat antaranya dari Kampung Inubai, Kalasasan, Sindungon, Gumisi dan Kampung Maugus di Tenom, Kampung Trans Pegalan di Keningau serta Kampung Lanas, Pinipi dan Kampung Seri Aman di Suk. Turut serta dalam program ini Pengerusi LKM Dr. Ali Akbar Gulasan dan Ketua Pengarah LKM Muhammad Aminuddin Aling. Banjir pada 19 Mei hingga 24 Mei lalu telah menyebabkan hampir 95% perkampungan di Tenom terjejas dan ribuan penduduk terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Patuhi arahan sekatan pergerakan penuh di seluruh negara. Kita bantu barisan hadapan landaikan semula lekuk pandemik COVID-19. Dengan itu kembali bersama Zehra. Silakan Zehra. Terima kasih.